TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Sembang Didik di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Seperti biasa, Sembang Didik kita akan membincangkan isu-isu pendidikan negara di negara kita. Baik, dan kalau kita tengok sejak akhir-akhir ini banyak yang bercerita, berkongsi, bercakap berkenaan dengan PBS. Apa itu PBS? Pentaksiran berasaskan sekolah. Namun ada yang bersetuju, ada yang mungkin keliru berkenaan dengan PBS yang dilaksanakan. Walau bagaimanapun, ada yang kata perlu kembalikan balik peperiksaan pusat seperti mana PT3 ataupun PT3 dan juga UPSR yang telah pun dimansuhkan. Jadi nak merungkai kekeliruan, nak meredakan keresahan, kita bersama dengan tetamu istimewa kita pada hari ini. Kita bersama dengan Yang Berbahagia Datuk Fakhruddin Ghazali, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Dasar dan Kurikulum KPM, yang akan memberikan penerangan yang lebih terperinci berkenaan dengan PBS, dan kita nak tahu bagaimana PBS dapat diperkasakan oleh KPM. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Datuk? Sihat Datuk? Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Datuk nampak ceria. Bila Datuk nampak ceria, dapat tenaga, Datuk, saya rasa aura yang positif lain macam lah Datuk. Alhamdulillah. Itu yang kita nak. Bila anak-anak kita tengok, dia bersemangat. Itu untuk dia. Belajar dengan baik cara Datuk. Sebagai permulaan perbincangan kita pada hari ini Datuk, kita nak tahu KPM dah mengambil satu langkah yang sangat berani dengan pemansuhan, kita kata PT3 ataupun PT3 dan UPSR. Kalau kita tengok, ini mungkin sebahagian daripada transformasi pendidikan yang dilakukan oleh KPM sendiri. Jadi mungkin kalau Datuk boleh kongsikan, nak orang apa, merungkai kekeliruan, reaksi daripada masyarakat lah, khususnya ibu bapa dekat luar sana, faktor yang mendorong KPM mengambil langkah ini untuk memansuhkan kedua-dua peperiksaan pusat ini. Datuk, silakan. Okey, terima kasih Saudara Azhar dan Didik TV kali ini. Kita akan sembang tentang pentaksiran, peperiksaan, penilaian. Semua itu adalah berkait dengan sistem pendidikan kita. Sebenarnya sistem pendidikan kita sentiasa berkembang, maju, berubah dari hari ke hari, tahun ke tahun. Dan ini adalah pendekatan Kementerian Pendidikan Malaysia yang selalu prihatin. Kita cakna tentang perkembangan pendidikan. Kita melihat bukan sahaja dalam negara, bahkan kita melihat perkembangan di luar negara. Kerana apa kita kena cakna dalam pendidikan? Sebab kita menyediakan anak-anak pewaris negara ini untuk masa hadapan. Jadi begitu juga dalam pentaksiran. Kita melihat bahawa peperiksaan ujian pencapaian sekolah rendah, penilaian tingkatan 3, PT3, kita semua buat untuk melihat kemajuan anak-anak kita dalam akademik. Tapi tuntutan hari ini, kita perlu lihat anak-anak itu berjaya secara holistik, seimbang. Sebab potensi anak kita di sekolah ini pelbagai. Jadi kita tidak boleh melihat kepada ujian yang akademik semata-mata, UPSR PT3. Jadi sebab itu langkah berani Kementerian Pendidikan Malaysia selepas membuat libat urus dengan pelbagai pihak, menerima pandangan, akhirnya kita bersepakat untuk memasukkan UPSR dan PT3. UPSR mulai tahun 2021, PT3 mulai tahun 2022. Walaupun sudah bermula sejak 1988 lagi UPSR, PT3. Semua itu kita harap penambahbaikan ini kita akan dapat dokong bersama-sama. Jadi itulah sebabnya, dan nak menjadi asbab bila datang pandemik COVID-19, tidak boleh berlaku PDP dengan sempurna. Pentaksiran pun kita dapat laksanakan dalam keadaan yang biasa. Maka kita batalkan dulu buat sementara waktu dalam tempoh berkenaan. Lepas tu dalam perbincangan kita yang saya katakan tadi, kita masukkan. Jadi bila ada pemasuhan, maka selepas ni adalah kaedah yang kita nak laksanakan. Itu dia. Datuk, bila Datuk sebut berkenaan dengan ada pemansuhan, kita akan ada penambahbaikan yang akan dilaksanakan. Kalau mohon Datuk betulkan saya kalau saya salah. Saya difahamkan PBS ataupun pentaksiran berasaskan sekolah ni sebenarnya dah ada lama, Datuk, betul ke? Ya, betul. Sebenarnya pentaksiran berasaskan sekolah ni
sudah pun dibincang seawal 2006 lagi. Jadi perbincangan berlaku, penambahbaikan kaedah apa semua, dan secara rasminya bermula pada tahun 2011 bagi peringkat sekolah rendah, 2012 di peringkat sekolah menengah. Jadi PBS ini pada ketika itu diperkenalkan ke arah pendekatan yang kita katakan untuk melihat anak ini kemenjadiannya secara holistik, secara seimbang. Tetapi mungkin bagi warga pendidik kami sedar, kita sedar itu ada dalam sistem. Tapi bagi masyarakat sedar tapi tidak melihat itu satu perkara yang perlu kita bawa dengan lebih serius. Kerana di atas itu ada ujian pencapaian sekolah rendah, ada PT3. Jadi di sini menjadi fokus kepada masyarakat, menumpukan kepada ujian pencapaian sekolah rendah, kerana di hujung itu ada keputusan yang pastinya untuk membawa mereka ke sekolah berasrama penuh, sekolah-sekolah terpilih, sekolah khusus. Bagi PT3 pun sama untuk memilih aliran di tingkatan 4-5. Jadi dia dah memayungi ataupun melindungi PBS itu sendiri. Baik Datuk, bila Datuk kata kita boleh kata anggakan lebih kurang 10 tahun Datuk PBS, mungkin Datuk boleh kongsikan kenapa PBS itu tidak diuar-uarkan kalau ia dah pun ialah daripada 2006 mula dimulakan pada tahun 2011. Okey, dia sudah diwawarkan. Okey, bila kita wawarkan bahawa kita ada taksiran berterusan dalam bilik darjah, kita ada PAJSK, kita ada taksiran psikometrik. Tapi perkara itu berlaku. Berlaku pada satu keadaan yang sederhana ataupun optimum. Dia tidak menjadi satu yang diutamakan. Jadi bila adanya peperiksaan yang datangnya UPS PT3, terus fokus itu pergi ke arah peperiksaan berkenaan. Jadi bila kita melihat bahawa anak-anak ini pembelajarannya sudah menjadi stres, mungkin kerana terpaksa pergi kelas tambahan, tuition, dan penekanan tu hanya kepada akademik. Jadi tak ada lagi pembelajaran yang menyeronokkan. Jadi kita fikir sudah sampai masa untuk melahirkan anak yang hebat, berbakat dalam pelbagai bidang, maka pemansuhan UPS PT3 pada kami tepat pada masanya, dan pemerkasaan PBS itu inilah yang kita nak bawa semula. Nak jadikan sesuatu yang lebih bermakna dalam sistem pendidikan kita. Jadi bukan tidak diwawarkan, tapi tidak menjadi fokus kepada mereka yang terlibat. Baik, saya memetik kata Datuk tadi, maksudnya sudah pun diuar-uarkan, tetapi kalau sebelum ni PT3 dan juga UPSR menjadi lebih dominan, kerana mungkin itu menjadi kayu ukur saya Datuk sebut tadi Dan saya rasa ini sebenarnya mula meredakan sedikit keresahan para ibu bapa dekat luar sana dan juga merungkai kekeliruan. Tapi banyak benda lagi Datuk yang kita nak bincangkan berkenaan dengan pemerkasaan PBS ini, dan anda semua jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Sembang Didik TV KPM. Pemerkasaan PBS, itulah perkara yang sedang kita bincangkan pada ketika ini di Sembang Didik TV KPM. Kita bersama dengan tetamu istimewa kita yang berbahagia, Datuk Fakhruddin Ghazali, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Dasar dan Kurikulum KPM. Baik Datuk, tadi kita nak dapatkan penjelasan daripada Datuk, ataupun mungkin Datuk boleh kongsikan berkenaan dengan perancangan usaha KPM dalam nak memastikan PBS, pemerkasaan PBS ini dilaksanakan dengan jayanya. Datuk, silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya kita dalam pendidikan ni, bila awal tadi saya kata sentiasa berlaku perubahan. Jadi bila berlaku perubahan, sudah tentulah kita mesti ada satu perancangan yang rapi ke arah perubahan itu. Jadi di peringkat Kementerian Pendidikan, selepas mengadakan sesi libat urus awal, lepas tu berlaku pemansuhan UPS PT3, kita terus mulakan dengan satu perancangan bagaimana kita nak perkasakan PBS ni langkah demi langkah. Jadi semua bahagian yang terlibat telah pun kita duduk, kita rancang. Jadi daripada situlah kita mula bergerak. Maklumat yang ada itu kita perlu sampaikan segera kepada seluruh warga pendidik
dan masyarakat, sebab masyarakat ialah pihak yang berkepentingan, ada anak-anak mereka dalam sistem kita. Jadi sebenarnya peringkat awalnya kita turun menerangkan secara umum kepada kepimpinan di peringkat negeri, peringkat JPN PPD. Kemudian fasa kedua kita sudah bergerak berjumpa dengan semua pemimpin sekolah, pengetua guru besar seluruh negara, dan termasuk juga pihak wakil PIBG, ada YDP, ada jawatan kuasa yang hadir sama. Jadi ini sudah pun kita laksanakan, kita sudah capai melebihi 24,000 peserta ataupun mereka yang bersama dalam sesi libat urus. Jadi maklumat ini kita sampaikan, dan ini hari ini salah satu medium lah kita bersiaran di Didik TV untuk menyampaikan lagi maklumat kepada mungkin ibu bapa, guru yang tidak berkesempatan untuk mendapatkan maklumat ini. Jadi selepas ini kita akan turun memberi latihan kepada guru-guru. Jadi sebenarnya bahagian-bahagian tertentu sudah melihat komponen mana yang mereka perlu tangani, perlu sampaikan. Jadi tadi disebutkan tidak diwawarkan ataupun kurang diwawarkan. Sebenarnya kita agresif mewawarkan dan kita sokong dengan latihan yang memantapkan guru kita bagaimana melaksanakan pentaksiran itu. Jadi bila kita sama sefaham dalam urusan ini, insya-Allah semuanya akan saling nyambut. Itu usaha peringkat Kementerian Pendidikan. Kita tidak akan berhenti sehinggalah lepas ini di peringkat akhir mungkin sistem yang saya katakan untuk pelaporan tadi sudah boleh kita kongsi, kita akan kongsikan, terangkan bagaimana nak melihat laporan yang dikeluarkan itu supaya sokongan ibu bapa pada peringkat yang sepatutnya diberi. Dan di sinilah kita akan lihat perubahan dalam kemajuan anak-anak yang kita sudah laksanakan dalam PBS ini. Baik Datuk, itu dia macam Datuk sebut tadi, agresif menguar-uarkan, dan kita sebagai rakyat Malaysia ataupun ibu bapa perlu mengambil perhatian. Jadi dia seiring kan, itu dia. Baik. Dan Datuk, sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung. Rasa sekejap sangat. Saya nak minta kat produser tambah lagi sejam sepatutnya. Tapi apa boleh kita buat, masa sangat mencuburi kita. Mungkin pesanan ringkas Datuk untuk ibu bapa yang dekat luar sana yang sedang menonton pada ketika ini, Datuk, silakan. Right, terima kasih. Jadi sebenarnya dalam pendidikan ini kita tidak boleh bangunkan seorang anak itu secara bersendirian, baik ibu bapa ataupun guru. Sebenarnya kita perlu libatkan ibu bapa, guru, masyarakat, semua pihak. Dan masyarakat termasuklah di media massa, media sosial, kita perlu. Jadi pesanan saya kepada ibu bapa, berilah keyakinan kepada kami di Kementerian Pendidikan Malaysia, kepada guru-guru, supaya mereka dapat mentaksir anak kita tu dengan sebaik mungkin. Pentaksiran itu sebenarnya mengumpul maklumat untuk melihat bagaimana anak kita itu boleh diajar, boleh dididik supaya mereka berjaya dalam apa jua bidang yang bakal mereka ceburi. Jadi kerjasama ibu bapa, kepercayaan ibu bapa kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, kepada guru menjadi kunci utama. Trust and inspire. Percaya, dan itu akan memberi inspirasi kepada semua pihak, baik kepada kami di kementerian, guru, anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kepada guru, ambillah kepercayaan yang diberikan oleh ibu bapa ini untuk mengajar anak-anak itu, mentaksir mereka dengan seadanya, sebaiknya. Sebab kepercayaan yang diberi itu bukan banyak kali. Kepercayaan itu diberi sekali sahaja. Sekali kepercayaan diberi, ibu bapa, anak akan terinspirasi, maka mereka akan berjaya menjadi insan yang mensejahterakan hidup, dan guru mendapat amal jariah dari situ. Dan kepada anak-anak pelajar, mungkin ada yang menonton siaran ini, anak-anak, jadilah anak yang baik, anak yang cerdik, anak yang boleh dididik, dibentuk mengikut potensi anda semua. Anda semua ada potensi yang banyak dalam pelbagai perkara. Jadi dengarlah didikan cikgu. Bila cikgu mengajar, dapatkan ilmunya. Bila cikgu taksir, berilah kerjasama, dan anda akan dibangunkan secara holistik. Anda akan jadi anak yang hebat, generasi pewaris negara, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Fakhruddin Ghazali, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Dasar dan Kurikulum KPM, kerana sudi bersama kita pada hari ini, memberi pencerahan, memberi penjelasan, merungkaikan kekeliruan pada hari ini, insya-Allah. Dan sebagai akhir kata untuk anda semua, usah gusar tentang pemansuhan, tapi risau tentang pendidikan. Transformasi ini untuk kebaikan, membina anak bangsa yang berwawasan. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.